Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu lagi untuk sesi kedua ulang kaji berkaitan dengan hukum faraid bersempena dengan PKP, Perintah Kawalan Gerakan. Mudah-mudahan semua pelajar dalam keadaan yang sihat, sama ada masih berada di kampus ataupun sudah pulang ke kampung masing-masing. Dalam bahagian kedua ni, saya akan cuba berkongsi ataupun kita sama-sama ulang kaji untuk memahami sesuatu hukum faraid itu dengan melihat beberapa kes iaitu yang melibatkan beberapa kematian lah. Kita nak tengok siapa waris bagi si mati dan berapa bahagian yang ditetapkan untuk setiap waris. Seperti pada pertemuan yang lepas, saya pernah katakan bahawa apabila kita mempelajari sesuatu hukum faraid ataupun akan mempelajari hukum ini, ingin mendalami hukum ini, kita ada 3 komponen asas yang utama untuk kita tahu. Pertama dinamakan sebagai komponen asas sesuatu faraid itu yang terdiri daripada rukun, sebab, syarat dan penghalang yang saya telah atau kita telah sama-sama berkongsi pada pertemuan yang lepas. Yang kedua adalah berkaitan dengan waris dan bahagian-bahagian yang bakal diperolehi. Di sinilah intipati kepada hukum faraid itu sendiri yang menyaksikan bahawa setiap daripada kita perlu mengenal siapa itu waris yang dinamakan sebagai ashabul furud, siapa itu waris yang dinamakan sebagai waris asabah dalam hukum faraid, dan siapa itu waris yang dinamakan sebagai waris zawil arham. Dan komponen yang ketiga adalah beberapa kaedah yang digunakan dalam agihan. Ada namanya di sana al-hajab, al-rad, al-aul, al-ta'sil, al-tashih. Ini semua istilah-istilah utama apabila kita mempelajari faraid, dan apabila komponen ini berada dalam keadaan lengkap, maka agihan akan berlaku dalam keadaan yang mudah. Tetapi sekiranya ada kelompongan di sana sini, maka kita kena recheck semula, semak semula untuk di mana kelompongan itu berlaku. Okay. Sebelum kita tengok kepada kes yang berkaitan, sekadar ulang kaji, ulama' dalam fiqh dan fiqh mawaris ini telah membahagikan waris dalam sesuatu ilmu faraid kepada 2 komponen utama, iaitu waris yang disepakati, bermaksud ialah waris-waris yang jumhur fuqaha menerimanya sebagai senarai checklist utama yang boleh menerima sesuatu faraid. Manakala kategori kedua adalah waris yang tidak disepakati, maksudnya ada segelintir golongan yang tidak mengiktiraf waris ini, maksudnya diorang tak dapat lah. So kita akan tengok kepada waris yang disepakati. Ada 2 terma yang digunakan. Pertama adalah ashabul furud dan kedua namanya ialah asabah. Bahasa mudahnya, ashabul furud inilah adalah waris-waris yang terdiri daripada waris yang ditentukan bahagian mereka dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun Nas secara khususnya, ataupun dengan lebih detail lagi ialah waris-waris yang ditentukan pecahan faraid mereka. Dalam faraid ada 6 pecahan utama, iaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. So waris yang bakal dapat portion-portion tersebut itulah dinamakan sebagai ashabul furud. Yang kedua kategorinya adalah waris asabah. Waris asabah ini secara umumnya adalah mereka yang mendapat lebihan, ataupun di dalam hierarki yang kedua, kalau waris ashabul furud tak ada, mereka lah yang akan dapat bahagian dalam faraid tersebut. So ini sekadar ilustrasi contoh sahaja. Maksudnya manusia yang paling hampir dengan si mati biasanya kita lihat ada 5 atau 6 lah, bergantung kepada jantina si mati. Si mati ada mungkin ibu, bapa, isteri atau suami, bergantung siapa yang mati, anak perempuan dan anak lelaki. Tetapi dalam kacamata ilmu faraid, 6 orang ini mempunyai status yang berbeza. Saya ringkaskan, AF ini adalah ashabul furud, maksudnya ibu dalam apa juga keadaan hanya menerima pusaka dalam bentuk
pecahan sahaja. Tetapi bapa boleh berstatus ashabul furud, boleh berstatus asabah. Begitu juga dengan isteri atau suami, mereka hanya diiktiraf sebagai waris AF ashabul furud semata-mata, iaitu dalam bentuk pecahan. Anak lelaki hanya boleh menerima faraid dalam bentuk asabah, lebihan sahaja. Dan anak perempuan dia macam bapa tadi, dia boleh mendapat secara fardu ataupun secara portion yang telah ditetapkan, ataupun pada masa yang sama dia boleh bertukar status menjadi waris yang mendapat secara asabah. Yang ini adalah contoh saja untuk kita ulang kaji semula apa yang pernah kita belajar sebelum ini. Okey. Ini contoh yang lain. Okey. Jadi perkara yang disepakati dalam faraid ini ialah iaitu mendapat bahagian secara fardu ataupun secara tetap yang saya sebut tadi. Kita bukan satu rekaan hukum ini. Pada pertemuan yang lepas saya kata dalam surah An-Nisa itu sendiri 3 ayat itu telah disebut sebagai ayat pusaka yang menjelaskan 6 bahagian ini. Ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, 1/3 dan juga 1/6. Waris-waris yang dapat secara sifir ini, secara pecahan ini, itulah dia dinamakan sebagai ashabul furud. Pembahagian yang kedua adalah waris yang mendapat faraid itu secara asabah. Lebihan, konsepnya adalah lebihan. Lebihan kat sini kalau kita huraikan ialah mereka mengambil kesemua harta jika mereka adalah waris tunggal. Maksudnya tak ada orang kalangan waris daripada kategori pertama, ataupun mengambil baki lebihan selepas pembahagian fardu. Maksudnya selepas golongan pertama ni ambil, ada lebih, diorang akan mendapat habuan masing-masing. Dan yang ketiga, tiada lebihan langsung. Yang ni dalam bahasa mudah memang tenganga lah. Tiada baki sekiranya dihabisi oleh waris ashabul furud. Ini adalah ringkasan bagi mereka yang mengenal waris dan cara agihan itu dibuat. Ini adalah ringkasan untuk siapa yang kita pernah belajar sebelum ini. Waris ashabul furud sebenarnya ada 12 orang. Kita sebut secara umumnya suami, isteri, bapa, ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa, sekali satu kelompok nenek ni, anak perempuan, cucu perempuan yang datang daripada anak lelaki, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu. Ke-12 ini dinamakan sebagai ashabul furud. Okey. Manakala waris asabah yang kita kata tadi dapat lebihan, ini secara ringkas sahaja. Kita tengok ada juga 3 kategori. Satu namanya asabah bin nafs, diorang power dia adalah biasanya memihak kepada golongan lelaki di sebelah bapa. Yang kedua asabah bil ghair, dia adalah melibatkan lelaki dan perempuan, mesti yang sama level. Contohnya anak lelaki dengan anak perempuan, tetapi portionnya anak perempuan akan dapat 1 bahagian, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Dan yang ketiga dinamakan sebagai asabah ma'al ghair, iaitu hanya ditujukan kepada golongan perempuan yang dapat baki, dan golongan perempuan yang dimasukkan hanyalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Okey. Balik kepada matlamat kita untuk ulang kaji kali ini, saya bawakan 5 contoh. Kita tengok secara ringkas. Contohnya ialah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, bapa, 2 orang saudara perempuan seibu sebapa dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. Ini contoh dia, yang meninggal adalah lelaki, jatinanya lelaki, ada mak ayah, ada adik-beradik. Seperti mana yang kita tahu, dalam kes-kes faraid yang ada, kita akan jadualkan dia macam ni. Kita buat checklist senarai waris, tulis balik waris-waris tersebut. Kemudian kita lihat kepada senarai waris itu, siapakah waris yang layak mendapat secara fardu dan siapa yang mendapat secara asabah. Untuk kes pertama ini, yang dapat secara fardu adalah ibu sahaja. Yang berbakinya adalah kepada bapa, manakala adik-beradik kita akan halang. Sebab apa? Sebab dari sudut hierarki, bapa kepada si mati lebih kuat berbanding adik-beradik sama ada lelaki atau perempuan. Kemudian, dalam contoh ini, kita tarik 6 ini sebagai jumlah ataupun asal masalah. Maka bahagian saham kepada ibu adalah 1 ataupun cara mudahnya 1/6 dan bahagian bapa adalah 5/6. So bahagian nilai akhir inilah
yang akan didarabkan dengan harta si mati sebenar. Kalau dia ada 6 juta, kalau ada 5 juta, semua tu akan didarabkan kepada pecahan akhir ni. Seterusnya, kes kedua. Kes kedua, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, isteri, seorang anak lelaki, 2 orang saudara lelaki seibu sebapa dan 3 orang saudara perempuan seibu sebapa. Dalam keadaan ini, kalau kita tengok ya, sekali lagi, tadi bapa yang power, sekarang ni anak lelaki kepada si mati lebih kuat juga. Ya. Contoh ni, ibu akan dapat 1/6, dia adalah ashabul furud, isteri adalah dapat 1/8 sebab si mati ada zuriat, dan baki itu kita akan serahkan kepada anak lelaki, manakala adik-beradik si mati akan kena blok. Kenapa 24? Kerana 6 dengan 8 ini nilai pembawah yang sama. Kalau dalam matematik disebut sebagai gandaan sepunya terkecil, kita akan jumpa pada nombor 24. So kita akan bahagikan 24 bagi 6 dapat 4, darab 1 sama dengan 4. Begitu juga 24 bagi 8, darab 1 sama dengan 3. Hasil jumlah dia baru 7, sedangkan total adalah 24, maka berbaki bernilai 17. Ya. So ini adalah untuk kes kedua. Sama juga pecahan akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta sebenar si mati. Dalam contoh ketiga, kita ada seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang isteri, 3 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Kat sini, ini yang saya kata tadi, anak perempuan akan bertukar status daripada ashabul furud menjadi kepada asobah. Sebab kedua mereka ni, lelaki dengan perempuan ni adalah sama level, tetapi ratio dia adalah lelaki akan double daripada perempuan. Hujah yang biasa ulama kemukakan adalah tanggungjawab anak lelaki ni lebih besar untuk lebih bertanggungjawab dalam keluarga. Okay, dalam kes ini isteri akan dapat 1/8 dan bakinya untuk anak-anak, maka dapatlah 1/8 saham untuk isteri dan baki itu iaitu bernilai 7 kepada anak-anak. Cumanya 7 ini sukar untuk dibahagikan ikut bilangan kepala ini atas ratio 2:1. Maka kita akan andaikan setiap anak lelaki akan mendapat 2 bahagian. Kat sini ada 3, maksudnya 6. Campur dengan 3 anak perempuan, maksudnya 9. Maka kita akan darabkan ke 8. Maka hasil 9 darab 8 adalah 72. Ya? Dan begitulah juga seterusnya. Yang keempat ialah seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, suami, 2 anak perempuan, seorang anak lelaki, 3 orang saudara lelaki seibu sebapa dan 2 orang saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik. Sama juga dalam kes ini, kita bahagikan dulu bahagian ibu, bahagian suami kerana mereka hanya dapat secara fardu sahaja. Dalam kes ini, ibu hanya layak 1/6 sebab si mati ada zuriat. Suami mendapat 1/4 sebab juga si mati tinggalkan zuriat. Dan baki itu ialah untuk anak-anak. Dalam kes ni, anak perempuan ada 2, anak lelaki ada 1. Cumanya kenapa 12? Sama juga 6 dengan 4. Penyama nilai pembawahnya ialah 12. Kita akan mula di bawah ini. 12 bagi 6 bersama dengan 2. 2 darab 1, 2. Ini bahagian untuk ibu. 12 bagi 4, 3. 3 darab 1, 3. Ini untuk bahagian suami. Total untuk suami dengan ibu baru bernilai 5. Sedangkan jumlah keseluruhan adalah 12. Maka berbaki lagi 7 yang akan diserahkan kepada anak-anak. Cumanya 7 ini sukar untuk kita bahagikan dengan bilangan kepala 3 orang. Sedangkan anak lelaki dengan double lah. So kat sini ada 4 bahagian. Disebabkan dengan itu, 4 itu kita darabkan pada 12. Jumlah ini, maka terjadilah kes pecahan yang akhirnya beginilah. Begitu juga yang terakhir sekali. Yang ini adalah special case yang akan mengubah nilai 24 ni akan menjadi 27 yang disebut dengan case al-aul. Dia akan menjadi bertambah dalam kaedah pengiraan. Itulah ulang kaji kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mendapat sedikit manfaat kepada anak-anak pelajar dalam pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.